Kita sambung semula majlis kita dengan umul kita Al-Fatihah. Alhamdulillah Okey, tuan-tuan dan perempuan, biasa tak dengar hayya bil Arabiyah? Biasa. Ya. Satu yang tak biasa lagi, waktu dia pukul berapa? 8.30. Belum pergi kelas tadi. Isnin sampai Jumaat ya. Kalau tuan-tuan tak sempat 8.30 pagi, boleh siaran ulangan dia pukul 9 malam Itu bahasa komunikasi harian. Yang kalau tuan-tuan dengar sekali dua mungkin pening lah. Tapi dia akan berulang, akhirnya perkataan yang sama berulang. Dia akan terbiasa. Itu yang saya buat dengan semua anak-anak saya. Kadang-kadang saya giliran dengan Hana, satu lagi dengan Zahra. Sebab susah nak bawa anak dah orang. Minta izin ayah dia, lepas tu kena ada teman pula kan. Jadi susah. Dulu memang Yusra dulu dengan apa tu, Kamal. Yang mula-mula dulu itu memang student saya, tapi susah sikit. Jadi bawa anak dari sendirilah. Jadi maknanya yang itu tuan-tuan boleh dengar kerana perkataan tu berulang-ulang dalam komunikasi harian kita Sekarang sudah ada tema. Satu minggu kita akan bercakap satu tema. Minggu ni kita bercakap tentang walimatul urus kadang-kadang kita bercakap tentang minggu depan kita akan bercakap tentang banjir Jadi perkataan-perkataan itu akan berulang-ulang. Eloklah kalau sambil ada perkataan. Abang semua biasanya bila jumpa saya, dia kata saya nak ustaz ni tua. Saya bayangkan ustaz ni tua, jambutnya panjang, garang pula tu kan. Sebenarnya saya tak garang, tapi saya mana tua dah dah 43 tahun. Anak saya baru 9 orang. Okey tuan-tuan, kita cuba tengok pelajaran kita di sini. Zaja nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perkataan pertama apa? Wow. Wow itu harf apa? Harf? Ataf. Wow kalau kita jumpa banyak. Wow kalau kita permulaan dan tidak menyambung cerita, itu wow apa dipanggil? Wow permulaan dipanggil istina. Kalau wow itu menyambung ayat yang sebelumnya, maka dipanggil wow. Kalau wow itu kita terjemahkan, misalnya kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa nama wal Qur'an? Demi Al-Quran. Itu demi, itu sumpah. Itu disebut dalam bahasa Arab qasam, sumpah. Selepas waw, sumpah tu mesti bawah, bagi sebawah. Wal Qur'an wal wasyamsi wa duha wan najmi wal fajri wa layalin 'ashr. Jadi wal laili idza yaghsha.
Jadi mana lepas waw besar mesti bagi tahu. Kalau kita jumpa waw tetapi maknanya padahal, sedangkan, itu dipanggil waw. Orang Melayu sebut apa? Walhal. Padahal, ya. Dan juga ada waw itu makna bersama, kita dipanggil waw ma'iyah. Ma'iyah bersama. Nanti kita akan bincangkan, ya. Walaupun dia berada pada permulaan, tetapi dia menyambung ayat yang pertama lah. Bermakna waw tu waw apa? Waw apa? Walaupun dia permulaan. Kalau dia mula betul-betul tapi tidak menyambung cerita sebelum tu, kita dipanggil istisna. Okey, perkataan yang kedua, ra'aita. Cuba tengok diagram PL tadi. Diagram PL ataupun yang nota asal nasab dia mesti penuh tu. PL bila bertambah ta, PL apa tu? PL apa dulu? PL madhi. Ya, PL madhi. Juga yang bertitik ada garis-garis tadi, muka surat 5 bersih penuh tu. Ya, cuba tengok ra'aita. Ta di hujung apa ya? Apa ni? Anta mana apa? Kau. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Fi'il madhi mana apa? Salah. Perbuatannya apa? Melihat. Kalau kita tengok terjemahan, makna melihat. Dia daripada perkataan. Kalau huwa jadi apa? Dia akan jadi begitu. Ro'a. Hujung dia tak ada baris, cuba jalankan. Yang ini ada sedikit masalah sebab hujung dia ada yang. Dia tak dapat nak baris ra'ayah. Macam mana kita nak jalankan? Cuba ikut di situ. Buku kita akan sediakan panduan tersebut. Okey, cuba jalankan. Huwa ro'a. Huma ro'aya. Apa mana ro'aya? Huma. Dia berdua atau mereka berdua lelaki telah melihat. Okey, semula huwa ro'a. Huma ro'aya. Hum ro'au. Ya, ro'au saja. Dia tak jadi ro'ayu. Ini cara kita menjalankan haraf yang macam ni. Ya, ro'au. Apa mana ro'au? Mesti dapat terima hum. Mereka lelaki telah melihat. Okey, dia ra'at. Huma ra'ata. Hunna ra'aina. Itu punca perubahan ke bawah. Hunna ra'aina. Apa mana ra'aina? Mereka perempuan telah melihat. Okey, daripada situ akan mengikut ke bawah. Semula hunna ra'aina. Anta ra'aita. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Huwa. Kemahiran yang kita bila dah turun boleh naik. Jangan semana tu. Jangan turun tak boleh naik dah. Itu orang sakit juga. Kalau buah apa tuan-tuan? Dan turun naik semula tak? Jangan sampai tak tahu semula ni macam ni. Bukan. Ro'a saja. Maknanya dia lelaki telah melihat. Ya. Panduannya kita ada sediakan di dalam buku kita ni, ya. Okey. Bila kita jumpa ra'aita. Bila kita jumpa fi'il, kita kena cari apa tuan-tuan? Fa'il. Misal kata daraba. Contoh yang klasik. Apa makna daraba? Dia telah memukul. Ya, ingat kalau momennya dia huwa mungkin ada disebut. Misal kata al-ustaz. Oleh ustaz itu. Kenapa dia bagi depan? Sebab dia fa'il. Fa'il
bagi depan Kemudian bila kita dah jumpa fi'il, ni pola dia, kita kena cari fa'il. Dan selepas tu kita kena cari apa? Maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Kalau perbuatan dia memukul, yang memukul ialah ustaz. Pemukulnya ialah ustaz. Yang kena pukul ialah ustaz kata al-kalba. Apa makna al-kalba? Anjing. Kenapa dia bagi atas? Maka mencari fa'il bagi depan, maf'ul bih baris atas. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, salah kata kita jumpa perkataan ni darabtu. Darabtu. Cuba tengok tu ujung dia. Apa dhamir dia? Betul kan? Turun bawah ana. Apa makna darabtu? Maka fa'il dia siapa? Tu adalah ana. Aku telah memukul. Jangan dah cari isim bagi depan dah. Tak payah dah. Tu ni iaitu ana tu, aku telah memukul, memang dah pelaku dah. Kalau saya tak nak sebut anjing, saya sebut dhamir dia. Apa dhamir pada anjing? Saya telah memukul. Nya apa? Akan jadi macam mana? Darabtuhu. Aku telah memukulnya. Ini dipanggil apa? Dhamir. Ini dhamir apa? Melekat. Melekat dengan apa ini? Dhamir melekat dengan fi'il mesti jadi maf'ulun bih. Siapa pegang formula ini takkan sadar, akan terpalat satu Quran. Dua saja kaedah mencari maf'ulun bih. Pertama cari isim baris atas, dan yang kedua dhamir yang melekat dengan fi'il. Ini mesti akan jumpa maf'ulun bih dia. Siapa jumpa dhamir melekat dengan fi'il, dia berfikir dia akan sakit kepala. Ini jawapan tanpa berfikir terus tepat. Mana-mana dhamir yang melekat dengan fi'il mesti dia maf'ul bih. Kalau darabtuhu, hu mesti jadi maf'ul bih. Mesti aku telah memukulnya, nya mesti kena pukul. Kalau darabtuka, apa nak ka? Engkau. Darabtuka, engkau mesti kena pukul. Yang melekat. Kalau saya kata darabtuhum, aku telah memukul mereka, hum tu mesti kena. Apa sahaja fi'il, tuan-tuan lekatkan dengan dhamir mesti jadi maf'ul bih. Ya. Darab. Boleh. Bukan darabtuka, Boleh. Boleh. Bukannya hu. Darab. Kaf bagi depan. Oh, tidak wujud dalam dunia Arab. Oh, yang ini saya akan ulang kaji tentang dhamir muttasil. Dhamir muttasil, saya tak pasti. Saya rasa tak ada dimuatkan di sini. Okey, cuba siapa-siapa yang teringat. Yang ini kemahiran yang lebih kerap digunakan daripada dhamir biasa, iaitu dhamir muttasil. Okey, kalau saya telah memukul, disebut darabtu. Kalau saya memukulnya lelaki, darabtuhu. Saya memukul mereka berdua, darabtuhuma. Lekatkan. Saya memukul mereka, darabtuhum. Saya memukulnya perempuan, darabtuha. Okay, ini tidak akan mahirkan Aku pukul dia berdua perempuan, darabtuhuma. Aku pukul mereka semua perempuan, darabtuhunna. Aku pukul engkau lelaki,
Darabtuka. Ka. Dia akan guna ka. Okey. Macam kita Assalamualaikum ayuhan Nabi. Aku pukul kamu berdua. Dia tak boleh darabtu antuma. Antuma itu ialah dhamir yang tidak berlekat. Kalau melekat kita kata darabtu huma. Kalau aku pukul kamu semua lelaki, darabtuhum. Itu kita sebut Assalamualaikum. Ya? Aku pukul engkau perempuan, darabtuki. Darabtuki. Assalamualaikum. Ya? Aku pukul kau berdua, darabtukuma. Aku pukul kamu semua perempuan, darabtukunna. Aku pukul aku. Tak biasalah jumpa. Kalau nak juga boleh darabtu ni. Kalau ada, ya, kalau ada. Nanti kemahiran itu saya ada selitkan di dalam diagram warna pink. Sebab saya akan bagikan dhamir itu huwa itu dhamir munfasil apabila dia tidak melekat. Tetapi apabila dhamir munfasil itu dilekatkan, dia tak boleh kata huwa, kita kata hu saja. Darabtuhu. Kita tak boleh tukar kata dia darabtu huwa. Kalau aku pukul engkau, kita tak boleh kata darabtu anta. Kita kata darabtuka. Ada di sini je. Kita tengok di perubahan itu. Anta akan bertukar kepada ka. Antum akan bertukar kepada kum. Sebab itu kita tak bagi salam Assalamualaikum antum. Assalamualaikum antum. Sebab ya, perkataan ala telah melekat dengan dhamir, maka kita gunakan antum itu tukar kepada kum. Assalamualaikum. Okey. Okey, ulang semula. Siapa ingat kaedah ni, dia tak payah belajar lah. Terus, betul. Bila kita jumpa fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar ke, cari dalam dunia Arab ni, ya, dunia bahasa Arab ni, dua je cara cari fa'il. Pertama cari isim baris depan, selepas fi'il cari ada tak pelakunya. Kalau tak ada, gunakan ni darabtu. Macam mana kita nak cari dia punya fa'il? Dhamir yang tersembunyi. Nampak tak ana di sini? Tak nampak. Kita nampak itu ni wakil. Inilah dhamir yang tersembunyi. Di sini kami ada sikit. Nah, kalau ada ustaz-ustaz di sini mungkin dia akan canggah sebab dia kata biasanya kalau belajar bahasa Arab dalam kitab-kitab dia kata tu ni fa'il. Tapi sebab kita nak dekat kawan Melayu ni, dia tu ni dia tak nampak ana. Kita nak kembalikan ana tu kat sebelah. Jadi keputusan dia sama je. Kalau darab tu makna apa? Aku yang pukul. Akhirnya saya nak kembalikan juga ana, supaya kita orang Melayu senang. Sebab kita dah hafal ana darabtu. Keputusan dia sama. Yang memukul ialah aku. Kaedah pertama cari fa'il, cari isim baris depan. Kaedah kedua cari dhamir yang tersembunyi. Itu sangat penting. Okey. Maf'ul bih, kaedah pertama mencarinya ialah isim baris atas. Yang kedua ialah di mana apa? Dhamir yang perbuatan dia akan jadi masuk mesti dia punya. Itu je yang orang kata susah-susahnya, ya, sebab kita main dengan apa ni ayat-ayat Al-Quran biasa bermain, jadi kita boleh menimbulkan kaedah itu dan kita akan sentiasa betul menggunakan dua teori, ya. Dua kaedah mencari fa'il bagi depan atau dhamir tersembunyi, dua kaedah mencari maf'ul cari isim baris atas ataupun dhamir muttasil melekat dengan fi'il. Dah, jangan tarik.
Kaedah ni berulang-ulang lah tuan-tuan. Tak pernah salin tak apa je. Tapi saya padam lah Okey. Mari kita tengok ni. Kita ulang semula. Ra'aita makna apa? Engkau telah melihat. Ini fi'il apa tadi? Fi'il madhi. Bila jumpa fi'il kena cari apa? Fa'il. Okey. Dua kaedah tadi kan? Cari isim baris depan. Itu melibatkan dhamir puan dan hiya je. Kalau selain daripada puan dan hiya, guna kaedah kedua, cari dhamir yang tersembunyi. Ra'aita. Apa dhamir dia? Anta. Anta. Okey? Anta lah fa'il dia. Sebab engkau telah melihat. Jangan cari orang lain nak kau. Engkau. Cumanya ini adalah dhamir. Dhamir makna apa? Ganti nama diri. Bukan nak orang yang betulnya lagi. Ganti nama dia. Tugas kita bila jumpa dhamir selepas ni ialah pulangkan kepada yang punya diri. Anta ni siapa? Kita mesti dapat kembalikan di sini ya, Rasulullah dan Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu, dan ra'aita, engkau wahai Muhammad telah melihat. Okey, fa'il dia dah jumpa kan? Selepas tu, perbuatan melihat ni penuh kepada maf'ul bih. Mana maf'ul bih? Kenapa? Betul. Ya. An-nas baris atas. Itulah dipanggil maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Okey. Mereka. Kita tak payah cari dhamir yang melekatkan sebab dah ada. Ya. An-nas mana apa? Manusia. Mufrad ke jamak tu? Jamak. Kalau seorang manusia macam mana bunyinya? Al-insan. Dapat Melayu. Okey, kita boleh gunakan diagram yang Ustaz Nasar bagi tu. Yang ni muka surat berapa katnya? Kalau nak pecahkan isim. Muka surat 6 Nah, ini cara memecahkan isim. Al-insanu itu kalau satu orang. Okey, cuba jalankan di sini, tengok Di sini contoh dia apa? Muslim Seorang lelaki yang beragama Islam disebut Muslim. Kalau dua orang? Muslimani atau Muslimaini. Kalau orang-orang lelaki yang beragama Islam, Muslimuna atau Muslimina. Seorang perempuan yang beragama Islam, Muslimah atau Muslimatun. Muslimatun. Kalau dua orang, Muslimatani atau kalau jamak dia, Muslimatun atau Muslimatin. Ikut situ Kalau seorang manusia disebut Al-insan. Kalau dua orang, Al-insanu. Tapi kalau dua orang tambah je ani. Al-insanani ataupun insanaini. Kalau jamak dia, jamak dia bukan jamak yang wawun, tetapi jamak apa dia panggil? Jamak taksir. Jamak taksir ni hanya dibagi dalam kamus. Dia akan bagi macam ni, dia jumpa saya kata perkataan al-insu, al-insan atau al-ins. Dia akan bagi tanda jim dan dia akan bagi kataan nas. Ini dipanggil jamak apa? Taksir. Ini tak boleh direka-reka. Ini dengar daripada orang Arab. Dan satu kemahiran yang saya akan ajar untuk kelas selanjutnya ini ialah kemahiran merujuk kamus. Sebab nanti kami akan tinggalkan tuan-tuan juga. Setelah apa ni kurang setahun kami akan tinggalkan tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh berdikari. Mana-mana perkataan yang tak faham, anak-anak tak faham, baca buku, kita boleh merujuk kamus. Jadi kita akan bagi kemahiran. Antara kemahiran yang mesti ada juga melihat
setiap isim tu mesti akan dibagi kata jamak dia. Jamak yang dimuatkan di dalam kamus ialah jamak taksir sahaja. Kalau muslim tak ada. Sebab boleh tambah waw nun, muslimuna, muslimin jadilah. Kalau nak dia tahu semua tu, satu pemeluk tak cukup. Benda yang boleh dipecah dengan kaedah tak payah masukkan. Yang akan dimasukkan dalam kamus hanya jamak taksir. Ini adalah jamak taksir. An-nas. Apa makna an-nas? Manusia. Kenapa dia bagi atas ni? Maf'ulun bih. Kenapa dia tak ada tanwin ni? Sebab ada alif lam lah macam biasa lah. Okey, seterusnya yadkhuluna. Cuba tengok pangkal dia ya, ujung dia waw nun. Apa dhamir dia? Ya, kan korek dhamir dia apa? Cuba tengok. Ya, hum. Betul hum? Hum mana apa? Mereka. Fi'il mudhari mana apa? Sedang. Atau akan. Tengoklah mana yang sesuai. Perbuatan dia? Masuk. Ya, masuk. Apa makna yadkhuluna? Mereka sedang masuk atau mereka akan masuk. Ini isim ke fi'il ke harf? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Pertama kita kata dia adalah fi'il mudhari. Bila kita kata fi'il mudhari, kita kena cari apa? Fa'il dicari kan? Okey. Fa'il ada dua kaedah tadi kan? Pertama, cari isim baris depan sekiranya melibatkan dhamir huwa dan dia. Ni dhamir dia apa ni? Maka hum itu adalah fa'il. Dhamir itu adalah hum. Itulah fa'il dia. Jangan dah cari isim baris depan tak jumpa lah. Apa makna yadkhuluna? Mereka masuk sedang akan. Mereka masuk. Siapa yang masuk? Mereka lah. Ni dah fa'il dia. Cuma ni adalah dhamir dan nama diri. Siapa punya diri ni? Dia akan kembali kepada semua dhamir dalam Quran mesti kembalikan kepada yang punya diri. Kalau tak faham juga. Ya, kalau sebut engkau tu siapa? Mereka tu siapa? Kalau aku tu siapa? Kami tu siapa? Itulah kemahiran mencari fa'il. Patut dhamir dia dan kembalikan semula yang Tuhan punya diri. Mereka termasuk iaitu an-nas. Orang ramai, manusia masuk. Fi dini agama. Isim ke fi'il ke harf? Tanda dia? Garis bawah. Okey, kenapa dia garis bawah? Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Kalau tuan-tuan ingat tu, ya Allah, rasa tak nak mengajar. Pasti boleh jawab. Sebab tu sangat senang. Cumanya tuan-tuan kena pasti bila sebut mudhaf dia jangan riang. Jangan riang dulu. Tengok sebelah dia. Betul ke mudhaf ilaih? Ya. Sebab ni mudhaf, ni titik mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih bagi apa? Bawah. Kalau bagi bawah tu confirm lah dia ni mudhaf dan mudhaf ilaih. Sebab mudhaf apa tanda dia? Mudhaf. Tanda mudhaf. Tak ada alif lam. Ya, ada modal saya mengajar ni. Saya suka pelajar saya tak dapat jawab. Yang dapat jawab ni yang saya takut-takut nak mengajar. Sebab tu saya ulang. Ya? Pelajaran ni akan diulang. Ada seorang student saya tu tukang mengira je. Soalan saya ni, kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Ustaz dah tanya 89 kali. Dia tukang mengira je. Tapi itulah, kami ni guru mengajar ABC. ABC bahasa Arab. Kalaulah guru darjah 1 tu boring mengajar ABC,
bodoh dah budak-budak. Jadi kami ni insya-Allah belum lagi muak nak menanya, kenapa tak ada Islam dan ni? Ini haruf apa ni? Apa fungsi harufnya? Kenapa baris bawah? Jadi itu kalau nak dirakamkan oleh malaikat rakib dan atid, mungkin soalan sudah berjuta kali ditanyakan. Harap-harap itu adalah kalimah-kalimah yang dapat pahala lah. Okey, kalau kita kata dia mudhaf, cek dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Lepas tu tengok sebelah dia tu, betul tak dia boleh jadi mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih baris ataupun satu lagi apa tadi? Dhamir bukan dhamir. Okey, tak apa kita tengok lagi. Itu menunjukkan saya boleh mengajar di sini. Okey, kalau saya tak nak sebut Allah, saya sebut ganti nama kepada Allah apa? Dinihi. Terus jadi DMDI. Dhamir muttasil dengan isim mesti jadi mudhafun ilaih. Ya? Ingat dia, mainkan tu. Dinillah, cuba gantikan dhamir dia dinihi. Apa makna dinillah? Agama. Dinihi agamanya, benda yang sama. Yang ni kita nak guna ganti nama, ni nak gunakan yang punya dini. Ya, dinillahi. Kemudian di ayat yang terakhir ialah afwajan. Afwajan, apa maknanya? Berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Banyak bondong tu satu bondong banyak. Mana kalau satu bondong rombongan disebut faujun. Ini kita tengok kamus nanti. Okey? Faujun satu gerombolan. Ni. Kalau dua gerombolan tambah ani macam mana? Faujani ataupun faujaini. Kalau jamak dia dia adalah jamak taksir. Jamak taksir nak dapat kat mana? Kamus. Dia akan bagi tanda faujun, lepas tu dia akan bagi tanda jim. Jim mana jamak taksir afwaj. Ya. Cuma tuan-tuan nanti akan menyelesaikan masalah. Kenapa dia baris atas? Ya. Baris atas di sini disebut sebagai hal. Apa makna hal? Keadaan orang masuk dalam agama Allah apa? Berbondong. Dalam keadaan berbondong-bondong, bukan seorang-seorang dah. Pada zaman mula Islam, semua seorang-seorang takut-takut. Tapi selepas pembukaan kota Mekah, ya, orang satu rombongan, satu kabilah yang memeluk Islam. Itu keadaan orang memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Jadi kita nak terjemah hal macam mana? Dalam keadaan. Hal ni suka main lah. Hal keadaan mereka tu masuk berbondong-bondong. Okey, cuba tentang terjemah sembilan. Ra'aita. Fa'il apa tu? Fa'il dia siapa? Anta. Ini dhamir gitu. Anta itu siapa? Rasulullah. Engkau wahai Muhammad telah melihat an-nasa. Kenapa dia bagi atas ni? Yang tadi maf'ulun bih. Bagi atas yadkhuluna, mereka sedang masuk. Fi'il apa ni? Fa'il dia siapa? Iaitu dhamir tadi. Ya, mereka itu siapa? Mereka iaitu manusia itu masuk fi dinillahi. Kenapa kena sebut dinillah sekali? Jangan sebut dua nafas, masuk dalam agama Allah. Jangan sebut masuk di dalam agama Allah berbondong-bondong. Sebab ini dan jenis Allah mesti sebut sekali serta agama Allah. Dia dua perkataan yang menunjukkan satu makna, iaitu al-Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Dia makna dia satu. Cumanya dia dua perkataan yang digabungkan. Okey, yadkhuluna masuk fi dinillahi afwajan. Dalam
jadi bahasa Indonesia? Ada ke bahasa Melayu? Berombong-rombong beramai-ramai. Itu maksud dia lah, ya. Okey, setakat ini pengenalan kita pada kelas lanjutan kita, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serang kepada Ustaz. Dalam pembahasan yang bincangkan kepada Ustaz Rosli, segala respon, jawapan dan jawapan tadi sebenarnya Ustaz Rosli akan masuk dalam satu file dan dia akan bagi import pada tuan-tuan tahu. Kalau tuan-tuan dia rasa tak sampai pada standard yang sepatutnya boleh sampai, biasa kena tolak lah gaji saya tuan-tuan. Jadi saya duduk kat belakang, saya tengok tuan-tuan membantu saya banyak. Jadi nampak baik, orang sekarang. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, belum sampai lagi untuk dapat bonus. Jadi kalau yang dapat bonus tu dia baru betul dah jawab. Baik, tuan-tuan dulu ya. Sebenarnya dalam Malaysia, ustaz yang boleh bantu tuan-tuan untuk faham nahwu bahasa Arab tak ramai. Ada beberapa orang, masuklah saya insya-Allah. Baik, ingat ya, nak dapat nahwu susah. Tajwid ramai orang yang boleh bantu tuan-tuan untuk faham, tapi untuk faham nahwu bahasa Arab sangat susah. Dan tak ramai yang boleh bantu tuan-tuan untuk faham nahwu ni ya. Sebab kalau guna kaedah lama memang susahlah Jadi saya mohon tuan-tuan yang dah faham nahwu ni, tolong masukkan supaya jangan lupa-lupa. Sebab tu saya sarankan kalau tuan-tuan tidak belajar bahasa Arab di mana-mana, tolong join kelas Ustaz Rosli. Dan pastikan tuan-tuan tak lupa dah, bila kami tinggalkan tuan-tuan besok, tuan-tuan nak boleh jadi ustazah ke ataupun tuan-tuan nak boleh agama lain. Sungguh ya, nahwu ni sebenarnya tak susah. Dia semalam tadi pun saya sebut dengan tuan-tuan ya, tak ada sebab kenapa bahasa Arab ni susah. Kita ni dah terdoktrin dah dengan orang-orang orientalis. Sebenarnya orientalis ni banyak buat kamus-kamus bahasa Arab. Dia buat kamus tapi dia gembar-gembur dia kata bahasa Arab tu susah. Ini tak susah. Yang menjadikan bahasa Arab tu susah ialah apabila kita belajar menggunakan sistem-sistem yang susah lah. Sebenarnya sistem tu mudah untuk orang yang belajar secara full time. Jadi dia belajar guna sistem yang lama. Tapi untuk belajar-belajar yang belajar part time macam tuan-tuan, gunalah sistem yang senang, sistem yang sesuai, sistem yang mudah. Seperti mana saya dan sahabat-sahabat lain yang buatnya. Sebenarnya susah nak cari komputer tersembunyi dalam sistem itu perkara asas yang menyebabkan bahasa Arab itu gagal di mana-mana tau. Jadi kebanyakan daripada kelas-kelas dia guna sistem hafalan kan. Tapi ada sistem-sistem yang lain yang digunakan. Contohnya macam saya pernah tengok satu sistem yang ustaz tu dia buat gambar pokok, kemudian ada daun kiri, daun kanan, kat daun-daun tu. Itu nak cari gambar tersembunyi. Ataupun ada satu sistem daripada Singapura yang dia orang tunjuk tangan tau, kiri, kanan. Ada kaedah-kaedah yang tentu. Macam kita guna sistem diagram. Betul tidak? Jadi semua tu tak lain tak bukan ialah untuk mempermudahkan tuan-tuan cari gambar yang tersembunyi dalam kalimat-kalimat. Ya, jadi kalau perkara tu selesai, betul tu tuan-tuan boleh kuasai, dan tak ada masalah dah besar. Jadi kenapa nak guna sistem yang susah? Dalam Quran banyak kali Allah Ta'ala sebut Quran itu mudah, Quran itu mudah, Quran itu mudah. Tak percaya buka surah Al-Qalam. Ada 2 kali Allah Ta'ala sebut ulang ayat yang sama. Tuan-tuan carilah ayat ni. Sebenarnya dia ingat ayat tu. Tapi surah Al-Qalam lah tuan-tuan kita. Baik, minggu depan kita jumpa lagi insyaAllah. Dan sama-sama dengan saya. Tuan-tuan ni ada nyamuan kalau dia habis kelas kita buat nyamuan. Lepas tu ada cadangan untuk mula bersama satu. Tapi saya tak berani lah tuan-tuan, sebab sebulan tinggal nanti lupa Jadi saya adakan kelas juga lalu kelas tu Kalau siapa yang nak pergi beauty, lah beauty tak ada masalah. Kelas kita 2 jam ni seminggu kan, 2 jam ni. So kalau tuan-tuan nak masak tu, takkan masak sampai sebulan. Nak buat kuih takkan buat kuih sampai sebulan. Kalau setakat nak beauty ke lah, beauty siap kita datang kelas sentiasa ada, tuan-tuan boleh datang, tak ada masalah. So minggu depan kita jumpa sekali lagi dan kita akan berjalan seperti biasa dalam bulan 12 ni. Wallahualam, saya di sini kalau tuan-tuan nak bertanya. Saya sendiri pernah bersama dengan saya kalau tuan-tuan nak bertanya. Kita tutup dulu majlis dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya dan terus dia di sini bertanya.